أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, masih lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat bangun sekali lagi daripada tidur kita semalam, dapat bangun pada pagi ini dan masih lagi diberikan kekuatan untuk kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat solat sunat sebelum subuh, dapat juga solat sunat yang sebelum daripada subuh lagi dah, dan dapat solat subuh secara berjamaah di masjid. Itu juga suatu kelebihan dan limpah kurnia daripada Allah kepada kita, kerana bukan semua orang diberi peluang untuk dapat solat subuh berjamaah di masjid, kerana waktu subuh adalah waktu yang sangat mencabar sebenarnya. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasalah hendaknya memberikan limpah kurnia ini kepada kita semua, sehinggalah kita dijemput kembali kepadanya. InsyaAllah pada pagi ini kita cuba sambung lagi perbahasan kita menerusi kitab Al-Imam An-Nawawi, kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kitab yang cerita berkaitan dengan adab-adab bersama Quran. Muka surat 90, masih lagi dalam bab meninggikan suara ketika membaca Quran. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala, kata dia, diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'arifu aswata rufqatil asy'ariyyin bil-lail hin yadkhuluna wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil-Qur'an bil-lail wa in kuntu lam ara manazilahum hin nazalu bin-nahar. Maksudnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku kenal suara para sahabat daripada kalangan Al-Asy'ariyyin, yakni kabilah Al-Asy'ariyyin, pada waktu malam ketika mereka nak masuk ke dalam khemah dan masing-masing. Dan aku kenal tempat persinggahan mereka itu di mana, dengan sebab suara mereka membaca Quran pada waktu malam. Walaupun aku tak dapat melihat tempat persinggahan tersebut ketika mereka singgah di situ pada waktu siang. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam hadis ini nak menggambarkan kepada kita bahawasanya ada unsur-unsur suara yang dinyaringkan oleh para sahabat Nabi ketika baca Quran, suara yang ditinggikan masa baca Quran. Di manakah pendalilannya? Iaitulah ketika mana Nabi SAW menyatakan, aku kenal suara para sahabat aku daripada kalangan kabilah Al-Asy'ariyyin ini pada waktu malam masa mereka nak singgah pada sesebuah tempat. Maka macam mana Nabi dapat kenal? Nabi kata, aku kenal melalui suara mereka membaca Quran.
Jadi kalau Nabi boleh dengar suara sahabat-sahabat baginda yang baca Quran, tentu sekali suara itu adalah suara yang kuat ataupun tinggi ketika melafazkan ataupun membaca Al-Quran. Maknanya dibaca dengan kuat sehingga Nabi dapat dengar, dan Nabi boleh tahu kat mana dia singgah. Walaupun Nabi kata, walaupun kalau bangun pagi esok tengok-tengok tak ada orang dah, cuma aku tahu kat mana dia singgah, kerana berdasarkan suara yang mereka baca Quran tadi, Nabi tahu ni suara ni kepunyaan daripada sahabat-sahabat kabilah Al-Asy'ariyin. Menunjukkan di situ dalil bahawasanya Nabi tidak marah pun orang baca Quran dengan kuat tadi. Bahkan Nabi hanya buat satu statement umum sahaja yang tidak kata menyanggah ataupun tak setuju dengan apa yang dibuat oleh sahabat-sahabat Al-Asy'ariyin tadi. Kemudian didatangkan lagi riwayat daripada Al-Barra' bin Azib radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul Qur'an bi aswatikum." Hiasilah Quran dengan suara kamu. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i dan selainnya. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Quran dengan suara-suara kamu. Maknanya Nabi SAW memang galakkan kita untuk kita baca Quran dengan suara yang terbaik, dengan suara yang comel, molek. Maka kalaulah kata baca Quran tu kena perlahan, baca Quran tu kena perlahan, maka tak timbul dah suara comel tak comel. Kerana bila kita baca Quran secara perlahan, dia tak akan keluar suara yang sebenar. Dia hanya suara berbisik sahaja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Gitulah. Dia jadi slow. Tapi kalau kita baca dengan kuat, Bismillahirrahmanirrahim, barulah kita akan dapat tahu kejelasan suara ataupun keelokan suara tersebut. Maka nak jadi nampak suara tu suara yang terbaik, dia kena kuatkan suara kita, barulah akan terhasil suara yang comel, suara yang molek tu macam mana. Maka itu diambil juga daripada penalilannya, zayyinu, hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kamu. Laginya riwayat dalam oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Abu Dawud daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, kata dia, annahu sami'a dhajjata nasin fil masjid yuqri'una al-Quran faqala tuba li haula kanu ahabban nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pula sebut, beliau mendengar gegak gempita orang ramai membaca Quran dalam masjid. Sayyidina Ali kata, saya dengar satu kali tu sahabat-sahabat Rasulullah ni duk baca ke Quran tu sampai ke bisi bangor. Kalau bahasa kita, bisi bangor sekali masjid. Nak kabarnya kuatnya suara orang baca Quran tu. Dhajjatan nasin fil masjid. Ada suatu suara suara yang sangat kuat. Dhajjah ni tempikang sebenarnya. Macam tempikang gitu. Yang maksudnya suara hak kuat, dilantunkan dengan kuat suara tu. Di mana tu? Fil masjid, dalam masjid. Sebab apa tu dia baca, dia melantunkan suara dengan kuat. Yuqri'unal Quran. Dia orang ni baca Quran rupanya. Baca Quran, hak ni baca Quran, ni baca Quran, dan masing-masing tu kalau baca dengan bisik, dengan suara yang perlahan, maka tak terhasilnya bising bangor tadi. Bising bangor, gegak gempita suara tadi, dia akan terhasil bila suara tu kuat. Hak ni pun kuat, hak tu pun kuat. Maka last sekali gabungan suara-suara yang kuat tadi menghasilkan suatu tempikan, dhajjatan nas. Itu sebenarnya. Maka nampaklah di situ bahawasanya Sayyidina Ali bila dengar begitu, tak ada pula dia mari masuk masjid, dia marah semua orang. Apa benda semua ni? Kuat-kuat sangat baca Quran ni, baca perlahan sudah lah. Dia tak nak kata begitu. Tetapi dia kata kanu ahabban nasi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali sebaliknya menyatakan mereka ni, sahabat-sahabat ni hak baca Quran dengan kuat ni,
Dia ni golongan yang paling disayangi oleh Rasulullah, paling dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dipuji pula dah. Dia kata ni golongan hak Nabi sayang sekali. Ni bapak ni ya. Kerana mereka baca Quran, membaca kalamullah, dan Sayyidina Ali tidak setuh berkaitan dengan suara tu kuat, tak boleh. Tak ada disetuh pun. Maknanya tidak jadi masalah sebenarnya untuk kita baca dengan kuat suara ni. Cuma ikut pada perbahasan awal yang Nabi tegaskan dah bahwasanya kalau baca kuat, baca dengan suara yang nyaring, yang tinggi itu, kalau tidak membawa kepada penyakit hati, boleh baca gitu. Tapi kalau kita ni boleh mendedahkan kita kepada penyakit-penyakit hati, seumpama riak, ujub, takabur apa semua, maka pada ketika itu baca dengan suara perlahan lebih utama. Tapi kalau kita tak takut dan kita tidak terpengaruh, tak terkesan sikit abu dengan penyakit-penyakit itu, maka bacaan dengan suara kuat lebih utama. Sebenarnya kata dia banyak lagi hadis yang mensabitkan perbuatan meninggikan suara ketika baca Quran, manakala asal daripada para sahabat dan tabi'in berkaitan ucapan dan perbuatan mereka, maka juga tidak terhingga banyaknya, kata dia. Tak tadi hadis-hadis Nabi ni asar ataupun kalam-kalam para sahabat berkaitan dengan meninggikan suara ketika baca Quran ni pun banyak, kata Imam Nawawi. Maka ia tidak terhingga banyaknya dan sangat masyhur. Semuanya ini adalah bagi orang yang tidak takut. Dia kata semua ini maknanya dalil-dalil yang dibawa ni sunat, yang menyatakan sunat kita tinggi suara baca Quran dengan kuat ni, ia adalah kepada orang yang tidak takut akan riak, ujub dan perbuatan-perbuatan keji yang lain, serta tidak menyakiti suatu jamaah dengan mengganggu solat mereka dan mengelirukan mereka dengan bacaan yang nyaring itu. Dia ada syarat dia lah. Baca dengan kuat tu kalau tidak jadi kita ni dihinggapi penyakit riak, ujub, takabur semua tu, ataupun kita punya bacaan Quran dengan suara kuat tinggi tadi tidak jadi menyakitkan hati orang yang dalam masjid, yang sedang semayang ke, yang sedang duduk berzikir ke, maka tak ada masalah, tinggilah suara. Tapi kalau ada benda-benda gitu tadi, kita boleh jadi riak, kita boleh jadi ujub, kita juga boleh jadi menyakitkan hati orang lain yang sedang buat ibadat lain, maka pada masa tu kita kena slow down, kena ambil gear yang perlahan sudahlah untuk baca Quran itu. Baik, kami nukilkan juga daripada kumpulan salaf. Kumpulan salaf maknanya orang-orang terdahulu pada 3 generasi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Kami nukilkan daripada sekumpulan salaf yang memilih untuk tidak membunyikan suara kerana takut akan keadaan yang kami sebutkan tadi. Maka daripada sini Imam Nawawi akan bawa pula hujah, sandaran dalil yang menyatakan tak payah angkat suara ataupun tinggikan suara masa baca Quran, tak perlu. Daripada sini dia akan ambil riwayat daripada Al-A'mash, katanya aku masuk menemui Ibrahim ketika mana beliau sedang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. A'mash kata aku masuk menemui Ibrahim. Ibrahim ni boleh jadi Ibrahim bin Adham. Kemudian masa tu Syekh Ibrahim ni tengah baca Quran, dia kata. Kemudian seorang lelaki minta izin kepadanya untuk masuk. Lalu beliau menutup Al-Quran. Masa dia A'mash tu ada duduk dengan Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim baca Quran. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu lah, kata nak masuk, nak jumpa dengan Syekh Ibrahim. Maka Syekh Ibrahim tadi katanya, Al-A'mash, aku tengok dia tutup Quran. Dia tutup Quran. Lepas tu dia pun kata mana? Lalu dia berkata, jangan sampai lelaki itu tahu bahawa aku membacanya setiap waktu. Jadi Syekh Ibrahim tadi dia tutup Quran kerana dia tak boleh jadi orang dengar bacaan dia dan menyangka dia baca Quran sama-sama. Rajin sungguh Syekh Ibrahim baca Quran. Pergi hari itu tengok dia baca Quran. Dia tak boleh jadi orang sebut gitu.
maka dia pun tutup Quran. Bila orang masuk jumpa dia, orang tengok dia tak ada buat apa-apa pun, maknanya tak timbullah amalan dia itu diperkatakan kepada orang-orang lain. Ini dia punya stand. Syekh Ibrahim punya stand. Maknanya untuk diri dia, dia takut benda tu jadi suatu fitnah, ujian, jadi suatu benda yang boleh merosakkan amalannya. Maka dia sekat awal-awal. Dan nampaknya di situ kata Imam Nawawi, kita faham apa yang Imam Nawawi nak sebut di situ. Syekh Ibrahim tidak baca Quran lagi ketika mana ada orang mari jumpa dengan dia, dia tak baca Quran. Bukan setakat tutup Quran, tapi dia berhenti dan tak baca Quran. Gitu lah. Menunjukkan di situ bahawasanya baca Quran dengan suara yang kuat tidak digalakkan. Katanya pendapat yang menyatakan tak perlu mengangkat suara ketika baca Quran. Tapi kalau kita padukan pula dengan cerita sahabat Nabi yang kita dah baca sebelum ni, Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari yang Nabi dengar bacaan dia pada satu malam tu kan. Lalu Nabi keesokan harinya Nabi puji dia, awak ni bertuah sungguh wahai Abu Musa, kerana telah dikurniakan oleh Allah seruling daripada seruling keluarga Nabi Daud. Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Jadi dalam cerita itu ada riwayat lain kata, bila Sayyidina Abu Musa dengar Nabi kata begitu, keesokan harinya Abu Musa ni sebut pula ke Nabi, wahai Rasulullah, kalau saya tahu Rasulullah ada semalam, saya akan baca lebih sedap pada tu lagi. Dia kata, bukan dia kata Rasulullah, kalau saya tahu Rasulullah ada malam, saya akan baca perlahan je suara. Dia tak kata gitu, saya akan baca sedap lagi. Maknanya sedap lagi itu dengan suara yang kuat. Maka membaca dengan suara yang kuat ni jelaslah dia sebenarnya melihat kepada individu tu sendiri. Dia yakin dia tidak jadi terpengaruh dengan penyakit-penyakit riak, ujub apa semua, boleh go on, boleh baca dengan suara kuat. Tapi kalau dia takut, dia tak kuat, maka molek dia ambil jalan memutuskan daripada dihinggapi penyakit-penyakit hati itu dengan cara merendahkan suara ketika baca Quran. Okey. Kemudian kata dia, riwayat daripada Abu Al-Aliyah pula berkata, aku duduk bersama para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian salah seorang daripada mereka berkata, aku telah baca Quran sebanyak ini sekian pada waktu semalam. Masa duduk dengan sahabat-sahabat Nabi ni, adalah seorang ni mari khabar. Dia kata, saya baca Quran malam banyak ni. Maka di kalangan mereka ni, sahabat-sahabat ni pun kata, inilah bahagian kamu, bahagian awak tu je lah. Jadi bahagian pahala di sisi Allah tak ada lah. Seolah nak kata gitu. Sebab menunjukkan seolah-olah macam ada unsur-unsur nak bermegah-megah dengan amalan. Maka sahabat-sahabat Nabi yang lain pun tegur sahabat ini dengan menyatakan, itu je lah bahagian awak ni. Awak duk khabar korang, awak baca Quran gitu gini. Banyak mana semalam. Jadi bahagian hak selagi bahagian dengan Allah tak ada lah. Menunjukkan bahawasanya kalau nak bermegah dengan, dia tak baca Quran pun masa ni, dia hanya sebut saya baca Quran malam banyak ni. Dia khabar gitu, nak khabar rekod dia baca Quran tu setakat mana, berapa kali khatam. Tapi hak gitu pun ditegur oleh sahabat yang lain. Apatah lagi kalau dia baca Quran dengan suara kuat, maka difahamkan di situ bahawasanya lagilah menyebabkan sahabat-sahabat lain menyatakan tidak setuju dengan apa yang dibuat oleh sahabat. Itu dalil hujah orang yang ulama-ulama yang kata tak perlu meninggikan suara. Okey, kita akan tengok kesimpulan Imam Nawawi buat macam mana. Mereka yang memilih cara merendahkan suara juga berdalilkan hadis riwayat Uqbah bin Amir. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu kata dia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah.
Artinya orang yang meninggikan suara ketika baca Quran umpama orang yang bersedekah secara terang-terangan. Orang yang merendahkan suara ketika baca Quran pula umpama orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dan juga Imam Nasa'i. Apa yang difahamkan daripada hadis ini? Imam Tirmizi kata hadis ini hadis hasan. Imam Tirmizi kata maksud hadis ni ialah orang yang merendahkan suara ketika baca Quran lebih utama berbanding orang yang meninggikan suara ketika baca Quran, kerana sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada sedekah secara terang-terangan di sisi ahli ilmu. Katanya maksud hadis ini di sisi ahli ilmu ialah bacaan Quran secara sembunyi itu diutamakan supaya seseorang terhindar daripada sifat ujub, kerana orang yang menyembunyikan amalan tidak dibimbangi terkena penyakit ujub seperti mana ia bimbang mengenainya apabila dia melakukannya secara terang-terangan. Itulah dalilnya. Dia ambil hadis Nabi, hak Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud ni, Nabi kata orang baca Quran secara kuat, suara yang kuat itu adalah macam orang sedekah secara nampak dia orang. Kalau orang baca Quran dengan suara perlahan, macam sedekah secara senyap-senyap. Maksudnya sedekah secara terang-terangan ni boleh mendedahkan kita kepada ujub lah, pada riak dan sebagainya. Tapi kalau sedekah secara sembunyi-sembunyi, kita dengan Allah Taala saja tahu. Dan juga CCTV lah, kalau CCTV ada tempat tu. Itu pun kalau CCTV molek, ataupun CCTV tu jelas molek. Kalau tak jelas juga saja je lah ambil gambar tu. Maknanya hadis ini katanya ulama yang mendalilkan bahawasanya tak perlu tinggi suara, dia kata nampaklah di situ bahawasanya Nabi galakkan kita baca Quran dengan perlahan, kerana Nabi beri umpama dengan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Antara sedekah dengan terang-terangan dan sedekah sembunyi-sembunyi ini, memanglah sedekah sembunyi-sembunyi itu, sedekah dengan tak nampak dia orang tu adalah lebih utama sebenarnya. Baik, aku katakan, ni kesimpulan Imam Nawawi nah. Bagi tajuk ni, dia kata aku katakan, yakni aku buat kesimpulan gini lah, dia kata. Semua ini, yakni sama ada baca Quran dengan suara kuat ke, baca Quran dengan suara perlahan ke, bertepatan dengan perincian ketetapan lalu di awal fasal. Aku dah sebut dah di awal fasal ini, iaitu jika seorang takut akan sifat keji yang tak disukainya kerana meninggikan suara ketika baca Quran, maka janganlah dia tinggikan suara. Imam Nawawi buat kesimpulan, kalau siapa-siapa tak boleh nak kawal diri dia daripada terpengaruh daripada sifat-sifat yang negatif, ujub, riak, apa semua tu, maka dia tak payah tinggikan suara lah masa baca Quran. Sebaliknya, jika dia tidak takut akan hal demikian, sunat baginya meninggikan suara. Kalau dia tak ada masalah, dia ni memang bacalah kuat atau mana pun, tak mari pun perasaan ujub, riak pada diri dia, maka kalau begitu bacalah dengan suara yang kuat, kerana itu adalah sunat. Jika bacaan Quran dilakukan secara ramai-ramai dalam sebuah perkumpulan, hukum sunat untuk meninggikan suara adalah lebih dituntut berdasarkan penjelasan yang kami nyatakan sebelum ini, dan kerana ia boleh memberi manfaat kepada orang lain. Tapi Imam Nawawi kata, kalau kita baca Quran secara ramai-ramai dalam sebuah kumpulan halaqah, seumpama macam tadarus Quran, ataupun kita baca Quran Yasin malam Jumaat, Al-Kahfi pagi Jumaat, okey, ini baca Quran ramai-ramai ni macam mana ni? Dia kata hukum sunat untuk meninggikan suara adalah lebih dituntut. Masa tu baca Quran dengan suara perlahan tu tak timbul dah, dia kata. Sebab apa? Sebab semua orang baca Quran dengan suara masing-masing. Jadi nak dengar mana suara kita paling sedap kan ni? Tak dengar. Hak dengar kuat sekali itu imam, hak baca dengan mikrofon dia suara kuat kan ni. Jadi kalau dia tu nak baca dengan perlahan, maka kalau begitu lah. Kalau dia nak baca dengan suara perlahan, tu imam tu ambil mikrofon, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Yasin wal Quranil Hakim. Kalau gitu baik tak usah baca Quran ramai-ramai. Baik tu imam tu baca Quran seorang lah, dalam bilik dia, dalam jabat dia, rumah dia. Jadi kalau tentu nak buat program baca Quran ramai-ramai, baca Quran secara berjamaah, maka dia kena baca dengan suara yang kuat lah. Dan semua jemaah pun begitu juga, bacalah Quran dengan suara yang kuat.
masa tu. Kerana tak timbul dah masa tu. Riak ke apa semua tak timbul. Kerana nak timbul ke mana? Sebab orang pun tak dengar suara kita. Sebab benda tu dah jadi macam ke suara yang perkumpulan ramai. Okey. Maka hukum sunat meninggikan suara itu lebih utama masa tu, dia kata. Dan tambahan lagi, dia boleh beri manfaat kepada orang lain. Orang hak tidur mungkin boleh jaga dengan suara yang kuat kita tu. Orang yang khoya, dia tak tidur tapi dia ngoya, dia menung sana sini. Tiba-tiba dia dengar suara kita baca dengan kuat, dia mungkin jadi terkejut daripada khayalan dia. Maka manfaat kepada orang tu ada dengan suara yang tinggi tadi. Maka itulah yang kita dapat bahaskan pada pagi ini berkaitan sambungan perbahasan membaca Quran dengan suara yang tinggi, yang nyaring, yang kuat, dan juga dengan perlahan, ni mana yang lebih afdal. Nyatalah di situ tengok kepada kekuatan masing-masing macam mana. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita dengar kita boleh ambil panduan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Sambung lagi perbahasan yang berikutnya pada pertemuan yang berikutnya insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.